Assalamualaikum warahmatullahi bro sekalian, apa khabar? Hari ini dikecohkan oleh penyokong Pakatan Harapan, konon-kononnya Menteri Kewangan kita, iaitu Tengku Zafrul, menyatakan bahawa kewangan negara kita tak cukup untuk menampung segala bantuan-bantuan prihatin yang telah dijanjikan oleh kerajaan, dan khabarnya kerajaan terpaksa berhutang. Wah, memang cukup best lah megang kenduri. Okey? Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka hanya memetik itu dan ini tetapi tidak ada substantial point ataupun substantial proof untuk membuktikan bahawa sememangnya kewangan negara ini sedang tidak cukup dan sebagainya. Tapi saya tidak berminat untuk menghujahkan kat sini sama ada kewangan negara kita ini cukup ataupun tidak. Sebab sehingga video ini saya buat, Tengku Zafrul tidak pula memberikan apa-apa kenyataan lagi dalam Facebook beliau. Jadi kita hanya tunggu dan lihat sajalah apa yang bakal dikatakan oleh Tengku Zafrul. Sebab saya yakin sebagai salah seorang menteri yang paling proaktif dalam Kerajaan Perikatan Nasional, pasti Tengku Zafrul telah pun bersedia dengan jawapan-jawapan dan insya-Allah akan memberikannya tak lama lagi. Saya cuma tertarik tentang perkataan yang Kerajaan Perikatan Nasional juga berhutang seperti yang dilambungkan oleh puak-puak Pakatan Harapan ini. Baik. Untuk mengambil dari premis itu, tuan-tuan dan puan sekalian, izinkan saya membuat sedikit perbandingan. Nombor satunya, pada ketika wabak ini melanda, sememangnya mana-mana negara akan memberikan bantuan kepada rakyatnya, betul? Dan Kerajaan Perikatan Nasional sentiasa meyakinkan rakyat bahawa duit negara adalah cukup dan mereka boleh memberikan bantuan yang sebanyaknya kepada rakyat. Yang penting, bak kata Tan Sri tu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, yang penting ada makanan di atas meja. Jadi soal duit cukup ataupun tidak, biar kami yang tentukan. Yang penting anda dapat makanan yang mencukupi. Itulah kata-kata kerajaan Malaysia. Oleh itu, anda kata kalau kerajaan Malaysia selepas ini nak mengenakan balik GST sebagai contohnya, saya yakin ramai rakyat tidak akan kisah kerana bagi mereka bantuan yang telah diberikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dah lebih daripada memadai buat mereka sebenarnya. Walaupun tidak cukup untuk cover banyak situasi, tetapi lebih dari memadai. Jadi seandainya kalau kerajaan dikhabarkan terpaksa berhutang demi untuk memberikan bantuan-bantuan ini, saya yakin rakyat juga tidak akan kisah, bahkan akan bertanyakan kepada kerajaan, wahai kerajaan, apakah lagi yang boleh kami bantu untuk mengurangkan beban kerajaan? Percayalah, rakyat pasti akan tanya soalan tersebut. Seandainya kalau betul lah negara terpaksa berhutang untuk menampung segala bantuan-bantuan yang telah dijanjikan. Kerana rakyat telah melihat Kerajaan Perikatan Nasional ini walaupun tidak dipilih oleh rakyat dan sebagainya, tetapi mereka lah yang benar-benar menjaga periuk nasi rakyat. Mereka lah yang benar-benar memahami keluh kesah rakyat. Dan mereka jugalah yang benar-benar mendalami apakah masalah rakyat dan cuba untuk menyelesaikannya sebaik mungkin. Kalau kita bandingkan tuan-tuan puan-puan sekalian dengan Kerajaan Pakatan Harapan, mantan Kerajaan Pakatan Harapan, mereka ini sebenarnya adalah pihak yang paling tidak layak untuk mempersoalkan tentang kerajaan lain buat hutang. Kerana mereka lah raja membuat hutang di negara ini. Bayangkan, tak sampai setahun mereka memerintah negara ini, hutang negara meningkat hampir 100 bilion. Mereka telah membuat begitu banyak pinjaman bond tempatan 100 bilion. Mereka telah menerbitkan bond-bond samurai yang berjumlah total 14 bilion lebih RM. Tetapi perlu diingat, bond-bond samurai itu diterbitkan dalam mata wang yen, bukannya RM. Jadi seandainya pada masa akan datang, mata wang RM ini menguncup berbanding dengan yen, bermaksud pada ketika itu berkemungkinan besar kita terpaksa membayar lebih daripada 14 bilion tersebut. Tak cukup dengan bond-bond panda yang tempoh matangnya ialah 10 tahun dengan kadar interest 0.63% dan juga 0.5%. Tinggi tau kadar seperti itu.
Maybank pun terbitkan bond samurai dulu 0.3% lebih je. Tapi kerajaan Malaysia terbitkan bond samurai dengan kadar 0.63% dan juga 0.5%. Yang perlu dilunaskan dalam tempoh 10 tahun. Maybank pun cuma 5 tahun saja untuk melunaskan bond samurai tersebut. Bermakna untuk long term, pinjaman-pinjaman hutang yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan akan menyusahkan kerajaan, tak kira siapalah kerajaan yang akan menguasai negara pada masa akan datang. Dan mereka pun berura-ura nak tambah bond panda. Saya pun tak pasti sama ada bond panda ini sempat diterbitkan ataupun tidak. Tak cukup dengan itu, mereka jarah pula duit Petronas sampai 83 bilion. Tak cukup dengan itu, dan begitu banyak sekali aset-aset negara ini telah pun dijual oleh mereka dan kebanyakannya dijual bawah daripada harga pasaran semata-mata for the sake of jual harta. Namun, dengan begitu banyak sekali hutang yang mereka ambil, dengan banyak sekali bond yang mereka terbitkan, dengan begitu banyak sekali harta-harta yang telah mereka jual dan sebagainya, hutang negara tetap bertambah teruk. Bahkan dalam pada mereka ini berhutang, Kerajaan Pakatan Harapan masa itu bertindak untuk menarik kebanyakan bantuan-bantuan yang pernah diberikan. Mereka mengecikkan jumlah bantuan. Mereka menamatkan elon-elon kritikal. Mereka mengecikkan saiz kaki tangan penjawat awam. Dan kalau saya nak sebut lebih panjang, pada zaman mereka menyaksikan bursa kita, ekonomi kita digelar sebagai the biggest loser Asia oleh Bloomberg. Dan perlu saya ingatkan, ketika Pakatan Harapan menguasai negara ini, ekonomi di negara Asia lain sedang menokok dan sedang meningkat. Tak seperti kita. Pasaran saham di negara Asia lain menokok dan meningkat. Tak seperti kita. Dan juga perlu saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa itu tak ada pandemik-pandemik ni. Tidak ada COVID-19. COVID-19 hanya muncul pada hujung 2019. Dan hanya melanda negara ini betul-betul pada awal 2020. Jadi Pakatan Harapan sebenarnya memerintah negara dalam keadaan ekonomi dunia tengah booming, tengah meningkat, tengah mencanak. Tetapi for some reason, mereka berjaya menambahkan hutang piutang dan mereka berjaya untuk merudumkan ekonomi negara. Jadi jikalau ada pihak yang paling tak layak hendak menegur ataupun nak sound Kerajaan Perikatan Nasional, konon-kononnya mereka terpaksa tambah hutang dan sebagainya, itulah Kerajaan Pakatan Harapan. Ingin saya rungkamkan ke sini, jikalau benar PN terpaksa meminjam duit, mereka meminjam duit demi untuk memastikan segala bantuan dapat diberikan kepada rakyat. Tetapi Pakatan Harapan yang dah sahih meminjam begitu banyak duit, mereka pinjam banyak duit tetapi dalam keadaan hampir kebanyakan bantuan-bantuan yang pernah diberikan ditarik balik, dalam keadaan elon-elon kritikal dihentikan, dan dalam keadaan saiz kaki tangan penjawat awam dikecilkan. Tepuk dada tanya selera lah, siapakah kerajaan yang jauh lebih baik? Jadi kepada Tengku Zafrul dan juga kaki tangan Kementerian Kewangan, teruskan lakukan kerja anda yang baik ini insya-Allah. Yang penting anda telus dan memberitahu rakyat tentang apakah situasi sebenarnya. Dan insya-Allah, selagi anda benar-benar mengutamakan kebajikan rakyat, rakyat Malaysia pasti akan berdiri teguh di belakang anda untuk sama-sama membangunkan kembali negara kita yang tercinta ini. Dan buat kerajaan ataupun mantan Kerajaan Pakatan Harapan, terima kasih atas teguran, tetapi anda bukan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.